bahasa Arab lah. Tapi Luqman, makna Luqman itu sendiri, makna Luqman itu sendiri, kalau kita lihat dalam kamus, dia hanyalah ditulis tu nama seorang Nabi, nama seorang Nabi yang bijaksana. Itu saja ditulis. Kemudian terdapat berbagai pendapat pada para ulama mengenai nama anak Luqmanul Hakim. Anak yang diwasiat itu katanya ada tiga orang. Dan juga ulama menyebutkan ada di antaranya tiga orang itu ialah Anam, Mashham dan Saran. Yang ini diambil daripada Abi Muhammad Hussein Al-Masud 1993 dan juga Az-Zuhaili mengenai anak Luqmanul Hakim ini. Beliau berjaya mendidik anaknya agar memeluk Islam. Wasiat Luqman menjadi pengajaran dan petunjuk kepada semua manusia dan dalam usaha uh, mendidik diri sendiri serta anak-anak agar memiliki sifat-sifat terpuji dan berusaha menjauhkan diri daripada sifat-sifat tercela. Maksudnya dalam perkara yang kita bincangkan berkaitan Luqmanul Hakim ini lebih kepada kepentingan pendidikan anak, lebih kepada kepentingan pendidikan akhlak terhadap anak-anak. Itu yang paling utama sekali yang diterapkan dalam pendidikan Luqmanul Hakim ini. Dia lebih kepada mendidik akhlak supaya menjadi akhlak yang terpuji. Cuba kita lihat sekarang ini tentang pendidikan di 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 negara kita ataupun yang kita terapkan terhadap anak-anak. Adakah kita terapkan dahulu akhlak itu ataupun kita bagi ilmu dulu? Kalau kita lihat di sekolah-sekolah, contohnya sekolah-sekolah rendah mereka itu lebih menekan kepada kepandaian, kecerdikan ataupun yang kita masukkan adalah lebih kepada ilmu. Maknanya dia sogok budak-budak ni, di push budak-budak ni supaya tahu. Maksudnya tahu mengira, tahu membaca, tahu itu, tahu ni, semua nak tahu. Malahan bila kita lihat mereka ini oleh kerana pengetahuan yang diterapkan kepada anak-anak begitu berat sehingga mereka dah tak peduli dah. Sehingga mereka dah tak ambil peduli tentang buku, mereka tak ambil peduli tentang pelajaran. Bila tanya kepada anak-anak tu apa belajar ini, anak, dek, tak tahulah. Tak tahulah cikgu tu ngajar apa. Tak faham. Tak faham, semua tak faham. Kenapa? Kerana ilmu yang kita lihat dalam pengajian surah rendah sekalipun cukup tinggi bagi anak-anak ini untuk mereka itu memahami dan mendalaminya. Kalau ikut kaedah-kaedah mereka-mereka yang belajar ini, mereka terapkan dahulu sepatutnya akhlak yang terpuji. Kalau kita pergi Jepun kalau kita pergi Jepun, apa yang diterapkan kepada mereka itu adalah akhlak. Akhlak maknanya menghormati guru, menghormati kawan-kawan, kemudian kebersihan, mereka menjaga kebersihan, menjaga menghormati hak orang, dan mereka menjaga semua ini kerana apa? Inilah sebenarnya yang mula-mula sekali yang diajar oleh Luqmanul Hakim terhadap anak dia. Akhlak yang mulia. Begitu juga kalau kita lihat lagi Turki Turki juga menerap akhlak. Bila belajar itu dia lebih kepada akhlak yang utama dalam penerapan didikan kepada anak-anak ini, bukannya perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Maknanya bila masuk kelas itu, yang pertama sekali diajar bagaimana nak membersihkan diri, supaya sentiasa kata orang tu tidak busuk. Budak-budak kan dia tak jaga benda-benda tu, dia berlari-lari, busuk. Menjaga diri supaya tak busuk. Kemudian cara untuk membersih pakaian, supaya sentiasa kelihatan kemas. Ini perkara-perkara yang pertama yang diajar patutnya. Akhlak itu menghormati orang tua, menghormati guru-guru. Bila bercakap dengan orang tua tak boleh suara tinggi. Bila bercakap dengan kawan-kawan tak boleh jerit-jerit.
bila masing-masing semua itu adalah perkara-perkara yang utama, yang asas yang perlu kita terapkan dalam pendidikan anak-anak. Nanti kita akan terangkan lagi apa yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim, kepentingan pendidikan akhlak ini yang utama yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim, yang selalu kita baca juga, tapi kita tak bawa nak mendalami dan memahami dengan begitu detail. Tapi dari kalangan Dr. Suhaimi ini, Suhanim ini, Dr. Suhanim ini dan juga Dr. Rosnaini ini, kita boleh buat kajian secara detail. Ini dia orang buat kajian secara detail tentang bagaimana pengajaran, didikan yang diberi oleh Luqmanul Hakim terhadap anak-anak dia, yang menjadi ikutan kepada semua manusia, semua kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan keseluruhan mereka mengambil pengajaran daripadanya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Ahad ini, maghrib. InsyaAllah kita sentuh lagi sedikit tentang cerita pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim kepada kita dalam mendidik diri dan anak-anak. InsyaAllah. Untuk itu Ustaz serahkan semula kepada Puan Razita untuk acara berikutnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tak puas lagi dengan cerita Luqmanul Hakim ni. InsyaAllah panjang lagi cerita dia Ustaz. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Luqman. Betul. Surahnya pun susah nak dibaca. Banyak kalimah-kalimah yang mencabar dalam surah Luqman. Baik, insyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi esok malam dalam sambungan cerita Luqmanul Hakim, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi di atas pimpinan bacaan Yasin, doa serta penyampaian ilmu tadi. Terima kasih juga pada seluruh jemaah kita. Kekal terus bersama kita dengan Ustazah Jasrina sebentar lagi bacaan zikir al-maksurat jam 8 jam sekarang ni sejak lagi. Jasrina pun dah ada dalam link, insyaAllah ya. Baik, saya mohon maaf sekiranya terdapat silap kata dan salah bicara dalam menjalankan program pagi ini. Sesungguhnya yang baik dan yang sempurna itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang yang lemah itu daripada saya sendiri. Saya serahkan semula kepada Ustaz untuk kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz. Baik. InsyaAllah pukul 8 dulu Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, okey. Kak Ita minta